Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Tuhfatul Murid oleh Syekh Bajuri, syarah kepada kitab pada nazam syair iaitu Syekh Bajuri. Nama kitabnya iaitu Jawharatut Tauhid lah. Nazam syair, nazam lebab akidah lah. Jadi kita nak sambung ni, kita nak sambung bab yang ke nazamnya ke 112, iaitu orang yang menepati janji dengan Tuhan akan dapat minum dari haud, daripada telaga Nabi ni, daripada qalam Nabi. Sedangkan yang menganiaya dirinya sendiri, buat zalim diri sendiri, akan diusir daripadanya. Antaranya bid'ah wa bid'ah. Okey, Arabnya bunyinya nazam ke 112 ni nak. Syair ke 112, bait syair ke 112. Yanalu syurban minhu aqwamun wafaw bi'ahdihim wa qul yuzadu man taghaw. Akan dapat meminum daripadanya segala kaum yang telah menepati janji mereka dengan Tuhannya, dan iktiqadkan bahawa akan diusir orang yang telah menganiaya diri sendiri. Wa qul yuzadu man taghaw. Orang buat zalim, buat tahu ni ataupun nampak menzalimi diri sendirilah. Okey, jadi syarah ni. Jadi maksudkan dengan kaum di sini adalah baik lelaki maupun perempuan lah. Nah, jadi sekarang ni kira lelaki perempuan adalah dikira kaum. Nah, keadaan mereka pada waktu meminum itu berbeza-beza. Ada yang minum untuk menghilangkan dahaga, ada yang minum untuk memperoleh kelezatan, tak ada pula yang minum untuk mempercepat kegembiraan. Boleh minum belaka dah, tapi tak ada dahaga pun ada dah. Ada dahaga sangat-sangat pun ada dah, baru minum lega dah. Okay, anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin, dari lelaki maupun perempuan, berada di sekitar kolam. Di sekitar kolam itu dah, budak-budak kecil di sekitar kolam itu. Dan mereka memakai pakaian dari sutera dan sapu tangan dari nur, serta pada tangan mereka terdapat ceret dari perak dan gelas dari emas. Satu tak haram lah, dan haram ni perak emas ni untuk pinggan makut tak lihat. Mereka semua akan memberikan minum bapa dan ibu mereka, kecuali mereka tidak rela sewaktu kehilangan anak-anak mereka dahulu. Jadi ibu bapaknya anaknya mati kecil, redha dengan ketentuan Allah, maka anak tu akan sambut lah. Yang ini tidak rela ketika anaknya meninggal dunia, tak redha lah. Maka tidaklah diizinkan kepada anak-anak kecil itu untuk memberi minum padanya, pada ibu bapa mereka. Perkataan musannif pengarang kitab ini dengan kata wafaw bi'ahdihim, pengarang nazam Jawharatut Tauhid ni. Wafaw bi'ahdihim adalah sifat bagi kaum itu, yang ini mereka telah memenuhi janji mereka terhadap Allah Ta'ala. Wafaw bi'ahdihim. Ketika Allah mengeluarkan mereka dari tulang punggung anak Adam, daripada tulang punggung Adam AS, dan Allah pun telah mempersaksikan mereka atas diri mereka sendiri dengan firman-Nya, Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Lantas mereka menjawab, bala, benar engkau lah Tuhanku. Dan orang pertama yang mengucapkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun makna menepati janji dengan Allah itu adalah bahawa mereka tidak merubahnya, tidak pula menggantinya sampai mati. Penyifatan seperti ini meskipun merangkumi sekalian orang mukmin dari umat-umat yang terdahulu, akan tetapi dia menyalahi zahir beberapa hadis di mana qalam tersebut tidaklah didatangi kecuali oleh orang mukmin dari umat ini sahaja, kerana tiap-tiap umat itu akan mendatangi qalam nabinya masing-masing. Jadi umat Nabi Muhammad yang pergi qalam Nabi, umat Nabi Isa qalam Nabi Isa dah, ikut Nabi masing-masing, ikut umat Nabi masing-masing dah. Umat masing-masing ikut Nabi masing-masing, gitulah. Perkataan musannif pengarang ni dengan kata waqul yuzadu man taghaw, maksudnya bahawa kaum-kaum yang telah menganiaya diri mereka sendiri dengan sebab merubah dan menggantikan janji mereka terhadap Allah SWT, akan diusir dari kaum itu. Di antara mereka adalah orang murtad. Orang murtad ni zaman Nabi pada dah orang yang masuk Islam lepas tu murtad .
Orang yang mengadakan dalam agama sesuatu tidak dari Allah, ahlul bid'ah. Benda hak Nabi dan Allah dan Rasul tak ajar, dia pereka. Atau cara agama baru dah, bid'ah lah. Ritual ke agama yang baru yang Nabi tak ajar. Mereka mengatakan bid'ah hasanah, tapi benda tu Allah tak reda dah. Dia benda ni pun tidak boleh minum daripada telaga Nabi dah. Diusir daripada telaga Nabi, kolam Nabi. Orang yang menyimpang dari jemaah kaum muslimin seperti Khawarij, Rawafid dan Mu'tazilah lah. Orang zalim yang jahat. Orang zalim yang jahat, nampak jahat. Orang yang dilaknat dengan sebab melakukan dosa-dosa besar. Dan menganggap ringan akan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan orang yang berfikir sesat serta melakukan bid'ah. Jadi orang-orang ini diusir daripada telaga Nabi SAW. Akan tetapi orang yang menggantikan perjanjiannya dengan jalan murtad adalah kekal dalam neraka. Dah tak boleh minum dah. Kekal dalam neraka pula. Sedangkan orang yang menggantikannya dengan kemaksiatan berada dalam masyiah kehendak Allah. Di mana jika Allah menghendakinya, maka dia akan memaafkannya. Dan pula jika Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya. Ini maksud neraka dulu lah. Dan zahir dari yang demikian adalah bahawa orang-orang yang telah disebutkan itu tidak akan meminum dari kolam tersebut selama-lamanya. Kalau kita tengok zahir itu, logiknya perempuan tak akan minum lepas sudah. Dan pendapat yang diikuti oleh segolongan muhakkikun adalah bahawa orang yang terusir dari kolam itu selama-lamanya. Dan satu bahagian lagi mereka yang terusir kerana siksaan baginya sahaja. Kemudian mereka akan dapat minum lepas tu dah. Mungkin masuk neraka dulu ke atau tidak pun. Lepas tu akan boleh ke? Wallahu'alam lah. Mereka ini adalah orang yang mukmin yang melakukan maksiat, maka mereka akan dapat minum sebelum masuk neraka. Buat dosa-dosa mungkin tak boleh minum situ dah. Atau setengah tu minum lepas tu dah. Lepas masuk neraka. Wallahu'alam lah. Okay, masalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazam yang ke-113 ni dah. Wa wajibun syafa'atul musyaffa'. Wa wajibun syafa'atul musyaffa'. Muhammadun muqaddaman la tamna'. Dan syafaatnya si Mustafa. Dan syafaatnya si musyafa'nya. Musyafa'nya orang pemberi syafaat, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan dalam keadaan dia didahulukan adalah wajib. Dan muqaddaman la tamna' adalah wajib. Kerana itu janganlah engkau iktikakan tercegahnya. Lam tamna'. Jangan jadi engkau cegah lah. Benda syafaat Nabi jangan cegah. Itikad tercegahnya jadi takut tak boleh. Okay, artinya musyafa'unya dengan memfathahkan huruf fa-nya. Musyafa'un bukan musyafi', musyafa'un adalah allazi tuqbalu syafa'atuhu, yakni orang yang akan terima syafaatnya. Dah. Jadi allazi tuqbalu syafa'atuhu, jadi orang yang akan terima syafaatnya. Jadi syafaat Nabi ni akan terimalah dah. Dan arti kata musyafi'un dengan mengkasrahkan huruf fa'-nya adalah allazi yuqbalu syafa'ata ghairihi. Jadi zat yang menerima syafaat orang selainnya. Jadi dia ni terima syafaat orang lah. Okay, mengenai syafaat itu sendiri, maka artinya menurut lughat, menurut bahasa adalah perantaraan wasilah dan permohonan talab. Dan artinya menurut huruf adalah su'alul ghairi minal ghairi, yakni permohonan kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Su'alul ghairi minal ghairi. Jadi orang lain tolong minta ke orang lain, itu syafaat lah. Syafaat Allah SWT adalah satu ibarat perihal keampunannya. Kerana Allah SWT akan memberi syafaat kepada orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ini pertolongan Allah lah. Serta telah menetapkan risalah bagi Rasul yang diutus kepadanya, sedangkan dia tidak boleh beri syafaat pada orang lain. Orang lain tu pai sikit Nabi ni, hak tinggi lah. Kalau Nabi beri syafaat, hak tinggi dah. Yang ketiganya, paling mudah lah orang terima dah. Yang ketiga, keadaan Nabi SAW sebagai orang yang dahulu ke atas yang lainnya dari golongan Nabi dan Rasul serta malaikat sekalipun. Nabi ni putus lah. Jadi Nabi ni orang yang paling dihalukan dari memberikan syafaat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Arabi dah. Jadi orang yang paling cepat beri syafaat kepada umat dia adalah Nabi lah. Daripada Nabi lain pun cepat Nabi lagi dah.
Dan dalam sahihain, dalam hadis sahih Bukhari Muslim, ada disebutkan, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Saya adalah orang pertama yang akan memberi syafaat, syafi'in, wa awwal musyaffa'in, dan orang yang akan terima syafaatnya. Riwayat Bukhari dan Muslim lah. Dan Nabi kata sini, diijma'kan atas syafaat Nabi SAW kepada orang-orang pendosa besar di kalangan umat Nabi Muhammad. Putus macam. Dalam jadi hadis ni hadis Bukhari dan Muslim lah dah. Akulah orang yang pertama beri syafaat dan orang pertama juga yang akan diterima syafaatnya. Kerana Nabi SAW sebagai yang didahulukan juga terangkan dalam satu riwayat bahawa ketika memuncaknya ketakutan di padang mahsyar dan orang-orang pun sangat berharap untuk segera meninggal ke tempat itu meskipun ke neraka, diilhamkan kepada mereka bahawasanya sekali Nabi itu merupakan perantara antara Allah dan makhluk. Jadi maka mereka pergi kepada Nabi Adam lantas berkata kepadanya, engkau adalah bapa manusia, berilah syafaat kepada kami. Maka Nabi Adam pun menjawab, saya belum boleh memberikan syafaat. Belum boleh. Kerana aku pun belum tahu nasib diriku sendiri. Nabi Adam pun kata gitu. Hari ini tiadalah aku akan memohon kecuali syafaat untuk diriku sahaja. Jadi Nabi Adam tu cari je, nafsi-nafsi dah. Lantas mereka pun pergi kepada Nabi Nuh seraya memohonkan syafaat darinya. Ditanya Nabi Nuh pula lah. Pakat gigiku pergi cari Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh pun tidak boleh memberikan syafaat kepada mereka dan begitulah seterusnya. Jadi semua tak mampu adalah sekali lah dengan Nabi Muhammad SAW baru boleh Nabi boleh bagi syafaat untuk orang dah lama dah menunggu di padang mahsyar ni. Terus sengsara kerana masa lama tu berada di padang mahsyar. Jadi pakat cari Nabi lah. Nabi ada, lepas Nabi Nuh. Dan sekali lah baru jumpa Nabi Muhammad SAW. Dan jarak antara tiap-tiap Nabi dengan Nabi yang lain adalah 1000 tahun. Tak tahu dah ni ada riwayat ni. Tapi tidak tahu dah saya tak ni. Lepas jumpa seorang Nabi tu nak boleh jumpa Nabi lain pula. Scare pula dah. Maka tak kala mereka pergi kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mohon syafaat kepadanya. Maka berkatalah Nabi Muhammad SAW. Akan terima. Baik lah. Atas Nabi SAW sujud di bawah arsy, maka dipanggillah beliau oleh Allah, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan berilah syafaat, nescaya syafaatmu akan terima dah. Ni siapa-siapa hadilah dah. Kita ajak sebentar. Maka Nabi pun mengangkat kepalanya lantas memberi syafaat dalam hal pemutusan hukum. Faslul qada. Faslul qada. Jadinya nak suruh tu dah putus hukum ni. Dan ni orang sengsara di padang mahsyar tunggu. Tak ada keputusan lagi, maksudnya tengah menunggu keputusan dah. Nak jatuh hukum lah di mahkamah ni. Jadi nak tunggu hak tu dah, bukan main lama dah. Jadi orang minta Nabi supaya beri syafaat, minta syafaat daripada Nabi supaya mempercepatkan jatuh hukum ni. Faslul qada. Iaitu dengan memohonkan kepada Allah agar segera dilakukan pemutusan hukum, agar ketakutan dan kecemasan orang yang berdiri di padang mahsyar boleh berkurang. Itu harapan orang lah. Sengsara nunggu ni bukan main terseksa nunggu. Minta dah jatuh hukum tak kira. Dah masuk neraka kau, masuk syurga kau tak kisah. Itulah. Kerana masa tu gitu dah. Masa terseksa menunggu lah dah. Dan pada ketika itu terbukalah pintu syafaat untuk selain beliau. Dengan syafa'atul uzma, syafaat terbesar lah. Syafaat terbesar Nabi. Dan dia hanyalah dikhususkan untuk Nabi SAW. Serta merupakan awal dari Al-Maqamul Mahmud. Kedudukan terpuji. Ini kedudukan awal ni. Walaupun itu macam ni. Syafa'atul kubra, syafa'atul uzma. Syafa'atnya terbesar. Tapi itu baru step pertama syafa'at Nabi. Maqamul Mahmud. Ada lagi lah selain pada syafa'at untuk beri faslul qada. Untuk cepat memutuskan hukum ni. Ni dipanggil Maqamul Mahmud, kedudukan terpuji Nabi yang kita baca semua dalam azan tu lah. Allahumma rabb hazid da'atit tamah wassalatul qa'imah ati Muhammadan wasiyatul fadilah. Wasyarhu darajatul 'atr rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudan allazi wa'adtah.
Kita baca semua dalam azan tu, hak ni lah maqam mahmud, kedudukan terpuji. Dan salah satunya syafaatul uzma, supaya orang boleh buat dijatuhkan hukuman. Dan sebutkan dalam Quran, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar supaya Tuhanmu Muhammad memberikan kedudukan yang terpuji bagimu. Ini surah Al-Isra ayat 79 dah. Surah Al-Isra ayat 79. Yakni engkau dipuji padanya oleh orang terdahulu dan orang yang terkemudian. Dan akhir dari al-maqam al-mahmud itu adalah bertempatnya ahli syurga dan ahli neraka di neraka. Jadi ada lagi kedudukan maqam al-mahmud Nabi tu. Kerana Nabi boleh bersyafaat lagi. Nabi boleh beri syafaat lagi. Kedudukan terpuji Nabi tu ada lagi, iaitu bertempatnya ahli syurga dan ahli neraka tu. Okey. Jadi syafaatul uzma tu syafaat untuk Allah jatuh hukum lah. Orang terseksa menunggu ni pada mahsyar, ke mana nama ni. Jadi orang minta segera tu terseksa tu, jadi nak boleh hak tu satu perkara yang lama sangat. Dan Nabi beri syafaat supaya jatuh hukum dia, supaya ditimbang di apa, supaya lesahlah, supaya tentu masuk syurga ke, tentu masuk neraka dah. Okey. Di samping syafaatul uzma, Nabi SAW juga mempunyai syafaat-syafaat yang lain. Di antaranya adalah pertama, syafaat beliau dalam hal memasukkan suatu kaum ke dalam syurga tanpa hisab. Jadi Nabi ni boleh beri syafaat supaya memasukkan satu kaum ke dalam syurga tanpa hisab. Yang kedua, syafaat beliau dalam hal meniadakan masuknya suatu kaum ke dalam neraka, yang mana mereka itulah berhak masuknya. Jadi Nabi pertama, orang itu boleh masuk syurga tanpa hisab. Nabi beri rekaman. Nabi bagi surat syafaat lah. Nabi besok lagi telah kita zaman ni dah. Surat rekaman, surat sokongan dah. Zaman tu, zaman akhirat tahulah cara mana surat sokongan dah. Jadi Nabi boleh masuk dalam syurga tanpa hisab dengan syafaat Nabi. Yang kedua adalah syafaat orang sepatutnya boleh masuk neraka lah. Kerana amal dia kurang, dosa yang banyak, berat kejahatan daripada keburukan. Jadi Nabi sendiri beri syafaat sehingga dia boleh masuklah masuk dalam syurga. Caranya wallahu a'lam lah. Orang dulu duk cerita tua-tua dah tak serba ke apa. Tak tahu tak apa dah. Yang pentingnya Nabi beri syafaat sehingga dia sepatutnya masuk neraka dah buat ni dah. Orang-orang Islam yang banyak dosa, Nabi tak boleh lepas beri syafaat. Tu dia orang ni tak masuk neraka dulu. Masuk neraka, nama masuk neraka. Lepas tu dia masuk ada tauhid, Nabi boleh bersyafaat sehingga dia keluar daripada neraka dah. Ketiga, yang keempatnya syafaat Nabi ni, syafaat beliau dalam hal menambahkan darjat-darjat para ahli syurga dalam syurga. Orang ahli syurga ni, darjat rendah ke, setama mana darjat dia, boleh diangkat darjatnya oleh Nabi SAW supaya lebih tinggi darjat dia dah di syurga. Wallahu a'lam lah, cara yang mudah mana dah. Serta masih ada lagi yang lain-lainnya sebagian disebutkan oleh Suyuti. Jadi banyak lagi syafaat Nabi ni. Imam Suyuti sebut banyak lagi. Cuma ni syafaat Nabi tu tidak boleh kita minta dengan Nabi. Tak betul orang setengah kata minta terus dengan Nabi dah. Syafaat Nabi ni kita minta dengan Allah. Dan caranya ialah kita berdoa untuk berselawat ke atas Nabi. Itu adalah salah satu cara kita minta dengan Allah untuk Nabi beri syafaat pada kita dah. Bukan kita minta dengan Nabi tu dah. Minta dengan Allah SWT. Dengan cara kita doa kepada Nabi, doa lepas azan ke, selawat ke Nabi tu, kita minta dengan Allah beri keselamatan ke atas Nabi. Begitulah cara kita minta dengan Allah supaya Allah beri keizinan Nabi beri syafaat pada kita dah. Perkataan musannif pengarang dengan la tamna'i, maksudnya adalah jangan engkau i'tiqadkan tercegahnya syafaat Nabi SAW kepada para pelaku dosa-dosa besar dan yang selain mereka. Tidak sebelum mereka masuk neraka, tidak pula sudah masuk neraka. Jangan i'tiqad, tercegah. Jangan kita i'tiqad syafaat Nabi tercegah kepada pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar tetap berhak terima syafaat Nabi. Jangan kita kata orang dosa besar tak berhak terima syafaat Nabi dah. Dan yang selain mereka pun tidak sebelum mereka masuk neraka, tidak pula sudah masuk neraka dah. Jadi lepas masuk neraka pun ada lagi syafaat Nabi dah. Maksud musannif pengarangnya dengan yang demikian itu adalah menolak golongan Mu'tazilah dan yang sefahaman dengan Mu'tazilah
dalam hal keingkaran mereka mengingkari terhadap adanya syafaat Nabi SAW pada orang yang telah berhak masuk neraka. Orang berhak masuk neraka ni, dia kata Nabi ni tak boleh beri syafaat. Tidak betul lah. Agar dia tidak dimasukinya. Jadi dia ingkar orang Mu'tazilah dan golongan seangkatan dengan Mu'tazilah ni, kata Nabi tak boleh beri syafaat. Orang nak masuk neraka ni tak boleh sekat. Begitulah, ada tahap-tahap dia lah. Kalau melampau sangat tak boleh nak sekat dah. Dan kepada orang yang telah masuk ke dalam neraka untuk dikeluarkan daripada neraka tu, Nabi tak ada syafaat juga, kata pokok ni lah, Mu'tazilah dan seumpamanya. Jadi kita jangan jadi pokok tu lah. Adapun terhadap syafa'atul uzma, syafaat yang teragung, maka tidaklah mereka itu mengingkarinya. Mu'tazilah betul ingkar dah. Seperti juga syafaat adalah hal menambahkan darjat. Mu'tazilah tak ingkar. Cuma yang ingkar syafaat orang nak masuk neraka, Nabi sekat. Nabi bersyafaat sehingga tak masuk neraka. Ataupun syafaat orang dalam neraka dah sehingga keluar daripada neraka tu, orang Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah ni ingkar. Jadi yang kita jangan ikutlah pokok tu dah. Sedangkan hadis yang berbunyi la tanalu syafaati ahlul kaba'ir, syafaatku tidaklah akan mendapati para pelaku dosa besar-besar. Ada satu hadis. Dia kata apa? Adalah palsu. Hadis ni hadis palsu dah. La tanalu syafaati ahlul kaba'ir, syafaatku tidak akan mendapati para pelaku dosa besar, adalah hadis palsu. Dengan ittifaq dengan sepakat para ulama hadis, dan dengan mentakdirkan sahihnya, maka dimahmul terbawa atas orang murtad dan mereka sahaja. Kalau kita kata nak kata sahih juga dah. Jadi kalau takdir kita anggap sahih setara mana pun, itu untuk orang yang sampai tahap murtad dah. Murtad. Kalau tidak murtad, ia adalah memang hadis itu tidak sahih dah. Hadis palsu dah. Okay, yang ke-114, nazam yang ke-114 ni, syair ke-114 berbunyi, yang tergolong murtada akhyari juga akan memberi syafaat. Maksud igab murtada akhyari ni kita bicara daripada wa ghairuhu min, nazam ke-114 ni bunyinya, wa ghairuhu min murtadal akhyar yashfa' kama qad jaa fil akhbar. Dan selain Nabi kita dari golongan orang terpilih, ghairuhu selain padanya tu daripada Nabi kita, min murtadal akhyar daripada golongan yang terpilih. Murtada pun terpilih lah, akhyar terpilih. Yang diredai dah, murtada diredai lah, akhyar terpilih. Yang terpilih, yang diredai akan memberi syafaat, yashfa', yang akan memberi syafaat pula, sebagaimana telah datang dalam beberapa hadis. Maksudnya sini selain daripada Nabi Muhammad ni, ada pula orang lain, orang tertentu yang diberi kuasa memberi syafaat dengan izin Allah dah. Okey, jadi masukkan dengan orang yang terpilih yang diredai di sini adalah para nabi, para rasul, para malaikat, para sahabat, para ulama yang mengamalkan ilmu, dan para wali-wali Allah. Mereka semua juga akan memberi syafaat kepada pelaku-pelaku dosa besar sesuai dengan kadar kedudukannya masing-masing di sisi Allah SWT. Gitulah, tapi tidak sehebat Nabi lah. Dan syafaat malaikat itu adalah berdasarkan tertib. Maka yang pertama sekali memberi syafaat adalah malaikat Jibril. Dan paling akhir adalah 19 malaikat yang ada di atas neraka. Kata syafaat pun dengan izin Allah belaka dah. Tapi berkurang-kuranglah 61 sekali Nabi Muhammad SAW lagi dah. Setakat tu saja kali tak. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.